أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar semua penonton-penonton, makcik-makcik, pakcik-pakcik, kaum keluarga dekat sana yang sedang menonton wajah Cik Man dalam rancangan Jawapan Pandai Cik Man. Hashtag korang tanya je, insyaAllah Cik Man akan jawab. Jadi hari ini adalah hari yang keempat untuk tema kita, tema tafsir, iaitu kita membincangkan surah Al-Mu'minun, ciri-ciri orang-orang beriman yang berjaya, dan hari ini kita akan masuk ayat yang keempat. Maka Cik Man bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang beriman yang berjaya itu siapa? Dan orang-orang yang melaksanakan zakatnya. Cuma dalam ayat ini, okey, tuan-tuan tengok penonton-penonton sekali tengok ayat ni, kalau rujuk sana dekat rumah ada Quran, buka, ada sebut tentang perkataan zakat. Apa maksud zakat? Jadi ayat ini ada beberapa pengertian. Yang pertamanya, ada yang mentafsirkan orang-orang berjaya itu adalah orang yang membayar zakat. Sebab dia sebut perkataan zakat kat situ. Yang kedua, ditafsirkan orang beriman yang berjaya adalah orang yang menzakatkan jiwanya. Menzakatkan jiwa macam mana tu Cik Man? Jadi kita kena tahu apa maksud zakat. Zakat maksudnya penyucian. Jadi ada penyucian yang bersifat material, iaitu menyucikan harta. Macam mana saya nak sucikan harta saya, Cik Man? Saya ambil duit kertas, lepas tu masuk dalam besen, lepas tu cuci dengan sabun ke? Tak. Itu dengan membayar zakat. Sebab bagi orang yang ada harta, sebahagian daripada hartanya adalah milik orang miskin. Asnaf zakat yang 8 yang layak menerima duit zakat daripada orang-orang kaya. Jadi orang kaya, orang yang berduit, yang banyak duit, yang duitnya lebih daripada kuota sampai melambat-lambat wajib bayar zakat. Jadi cara nak membersihkan hartanya, ni memanglah kita nak kata, Cik Man, kalau saya tak bayar zakat, duit saya sentiasa wangi. Setiap hari saya spray, tak ada habuk pun. Itu dari segi material, dari segi zahir. Tapi dari segi maruah harta, dari segi keberkatan harta, dia down. Jadi cara nak naikkan martabat harta tersebut supaya nampak mulia di sisi Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan dengan bayar zakat. Itu pentafsiran yang pertama. Yang kedua, ada yang mentafsirkan bahawa maksud walladzina hum lizzakati fa'ilun, zakat juga, iaitu menyuci juga, iaitu penyucian yang bersifat maknawi ataupun bersifat rohani, yang tak nampak. Apa dia? Cuci hati. Sudah pastilah bukan dengan sabun, tapi cuci jiwa ataupun cuci hati ini adalah dengan melaksanakan segala perintah Allah, ataupun dengan berakhlak dengan akhlak yang mulia, sentiasa bermuhasabah, sentiasa memikirkan tentang kesilapan diri, sentiasa memikirkan tentang kekurangan, bahawa kita ni manusia tak sempat
nak cari dan intai dosa orang lain kerana kita sendiri banyak bergelumang dengan dosa. Penonton-penonton sekalian, makcik-makcik sekalian, kita adalah sebahagian daripada pengguna internet. Kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada Twitter. Kalau waktu-waktu lapang, lepas masak, lepas iron baju, lepas balik daripada sekolah, lepas berkebun, kita tengok internet. Kemudian kita ada komen. Maka dekat situ kadang-kadang kegelinciran berlaku kepada kita. Apa dia? Sibuk kira dosa orang lain. Baik, jadi salah satu cara untuk kita menyucikan jiwa kita ialah teringat dosa sendiri. Tak sempat nak ingat dosa orang. Kadang-kadang dalam komen kan, urangan komen tu kita pergi balas-balas komen pula. Ada satu orang postkan gambar tak senonoh, wah seronoknya kita, jamin kita ahli syurga dan kita dah tahu dah senarai ahli neraka siapa. Jadi kita pun komen dekat bawah, kemudian kita pun menyambut komen. Kadang-kadang tu dalam post tu tak ada apa-apa komen, tapi bila kita buat ayat, weh korang, apa pendapat korang tentang post di atas? Ada pula yang jenis menganjing, yang mengajak orang lain, okey, komen baru sikit, saya parking dulu, kejap lagi saya masuk. Jadi kita akhirnya bila kita berinteraksi banyak sangat dengan internet, dengan Instagram, ruangan komen dekat Facebook, akhirnya kita membina menjadi masyarakat yang membawang, masyarakat yang suka mencari keaiban orang lain, masyarakat yang terlupa untuk zakat, untuk membersihkan jiwa kita, tapi sibuk memikirkan tentang kesilapan orang lain. Buka aib orang sana, spill the tea, kesilapan orang-orang lain. Akhirnya kita lupa dengan satu sabda Nabi SAW, man satara musliman. Siapa yang menutup keaiban saudara Islamnya di dunia, insya-Allah Allah akan menutup ataupun Allah akan backup aibnya di akhirat. Jadi ini antara situasi ataupun ciri-ciri orang beriman yang berjaya, iaitu orang yang sentiasa membersihkan jiwanya, sentiasa sediakan satu ruang ataupun satu waktu yang muhasabah, sibuk bekerja sampai hati jadi keras mengabaikan solat, sibuk menceritakan hal orang lain sampai kita jadi lazat mengumpat. Jadi sediakan satu ruang waktu di malam hari ataupun pada bila-bila masa, tapi kita cadangkan di malam hari sebab di malam hari ada ruang untuk tahajud ataupun ruang untuk qiyamul lail. Di tengah-tengah orang semua tidur dalam keadaan yang sunyi, kita pun bangun, maka dekat situ kita lebih dapat fokuskan pada apa yang kita buat. Kita khusyuk dalam sembahyang, dapat mengalihkan air mata, kita menyesal selama ni kita banyak ambil tahu ataupun busybody dengan keadaan orang lain. Itu bukan caring namanya, tapi menyusahkan orang lain dengan kita sentiasa untuk ambil tahu hal orang lain di luar batasan yang sepatutnya. Baik, kemudian ada Cik Man terima soalan netizen yang berkenaan dengan kalau pengertian tentang zakat itulah. Kalau kita nak ikut tafsirnya tentang bayar zakat, Cik Man, kalau misal kata saya bagi zakat kepada orang miskin tapi saya tak membayar zakat tersebut mengikut saluran sistem kerajaan, jadi adakah zakat saya sah? Kita kembali selepas ini. Alhamdulillah kembali dan kita membincangkan tentang ayat yang keempat, iaitu walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang-orang yang membayar zakat ataupun orang-orang yang mensucikan jiwanya. Jadi ada soalan yang bila berkaitan dengan zakat ni tadi, Cik Man, kalau saya bayar zakat, saya tak pergi ke pejabat zakat, saya terus bayar orang miskin yang ada dekat kampung saya, ataupun saya jumpa mana-mana orang miskin, salah seorang daripada asnaf yang 8 orang tu saya bayar zakat. Adakah boleh? Baik. Asasnya kalau kita yakin itu asnaf, boleh saja. Cuma pihak pemerintah ada menyediakan kaunter ataupun ada menyediakan orang yang bertanggungjawab menguruskan pembayaran zakat. Dan tanggungjawab kita pula adalah untuk taat kepada pemerintah. Jadi untuk menyelesaikan ataupun memudahkan perjalanan pengurusan zakat, lebih baik kita tak payah susah cari orang miskin, kita terus bayar ke pejabat zakat. Sebab kalau misal kata kita jumpa seorang miskin, kita hanya membayar zakat kepada satu asnaf sahaja. Lagi 7 kita tak bayar. Tapi kalau kita bayar ke pusat zakat, duit kita tu akan dipecahkan nisbahnya supaya duit kita itu akan dapat dirasai oleh
semua asnaf. Sebab dia akan dihimpunkan semua duit zakat. Jadi seolah-olah kita bagi kepada 8 asnaf. Kan nampak sempurna dekat situ. Jadi kita bayar je. Jalan senang dah ada. Tak payah kita nak cari orang miskin. Tapi kalau kita nak membantu pusat zakat, orang miskin yang tak dapat zakat, kita bawa makcik tu pergi ke pejabat zakat ataupun kita tolong isikan borang supaya dia termasuk dalam asnaf. Nanti pihak pengurusan zakat akan dapat memantau dan akhirnya melunaskan zakat kepada makcik sebagai salah seorang asnaf. Okey, seterusnya Cik Man terima soalan daripada netizen ya. Assalamualaikum Cik Man. Waalaikumsalam. Cik Man, kalau kita okey, ini ada kaitan juga dengan penyucian jiwa. Kalau kita body shaming seseorang itu, adakah kita dikira mengeji ya ciptaan Allah? Baik. Body shaming ni dia membusukkan fizikal orang lain. Dia berbeza dengan body shampoo ya. Body shampoo menjadikan body kita wangi. Tapi kalau kita body shaming, ya Allah, kita pandang busuk, kita pandang buruk dengan orang tu. Sebenarnya body shaming ni bukan berlaku di kalangan netizen 2020, tapi berlaku di kalangan sahabat ataupun pada zaman Nabi. Iaitu ketika Aisyah ni isteri Nabi, dan dia melakukan satu isyarat untuk menggambarkan kepada Nabi bahawa Sofiah ni siapa? Sofiah ni madu kepada Aisyah. Jadi biasalah madu. Dengan madu ni dia adalah rasa cemburu. Ya, Aisyah seorang manusia mungkin. Memang manusia, bukan mungkin. Jadi Aisyah memberikan isyarat kepada Rasulullah, Sofiah itu pendek. Sofiah dia buat macam ni, pendek. Kan dekat situ ada nampak macam body shaming. Ada orang kata merendah-rendahkan. Maka apa Nabi jawab? Nabi nasihat. Nabi tidak setuju dengan perbuatan Aisyah. Nabi mengatakan, Aisyah, kalau perkataan kamu itu dimasukkan ke dalam air laut, nescaya dapat mencemarkan keseluruhan airnya. Maknanya perkataan-perkataan yang tak elok ni memang tak boleh kita sebut. Dan dalam satu kejadian yang lain, ada seorang sahabat, iaitu Ibnu Mas'ud. Ini sahabat yang besar. Tapi Ibnu Mas'ud ni dia jenis yang kurus. Dia punya betis, dia punya keting apa semua tu kecil aja. Satu hari dia ada kerja, ada urusan manjat pokok. Kemudian ketika memanjat itu, kain dia terselak. Ada angin tiup terselak. Bila terselak, nampaklah dia punya betis yang kurus kering tu kecil. Jadi ada sekumpulan manusia ni, bila dia tengok betis Ibnu Mas'ud, dia orang mempelekehkan. Alah, kecilnya betis engkau, kan? Ketawa, patutnya betis biarlah nampak tough ke, ada six pack ke, dan seumpamanya, kan? Ni betis kecil aja. Maka bila Nabi tahu, Nabi kata, kenapa kau ketawa? Kemudian mereka jawab, sebab betis dia kecil. Maka Nabi memberitahu kepada mereka yang ketawakan betis Ibnu Mas'ud, sesungguhnya dua betis itu di akhirat nanti lebih bernilai, lebih berat daripada gunung Uhud. Nampak tak di situ? Ibnu Mas'ud kan sahabat besar Nabi, dia banyak jasa, banyak sumbangan dalam dakwah dan juga dalam jihad. Jadi jangan kita pandang rendah seseorang yang kecil, sedangkan nilainya di sisi Allah dari segi akhlaknya, dari segi perjuangannya, dari segi pengorbanan dan sumbangannya sangat besar. Seseorang itu tidak dinilai berdasarkan saiz badan, tapi seseorang itu bernilai tentang kebesaran jiwanya. Okey. Seterusnya ayat yang seterusnya kita masuk pula ayat yang lain, okey, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina hum lifurujihim hafizun, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, iaitu orang beriman yang berjaya, orang yang memelihara kemaluan. Ini dalam konteks maruah. Tadi itu dalam konteks harta ataupun jiwa. Sebelum tu dalam konteks semayang, maka ini dalam konteks maruah. Bila kita sebut kemaluan ni, kita akan terus teringat ataupun fokus kepada perhubungan sesama manusia, lelaki dan perempuan. Sebab Allah menjadikan dalam dunia ni ada dua jantina, iaitu lelaki dan perempuan. Dan mereka ini saling tarik-menarik. Mudah untuk tertarik, mudah untuk jatuh cinta. Sebab tu ada jodoh, boleh kahwin untuk mengembangkan zuriat. Maka ciri orang yang beriman, yang berjaya ialah orang yang betul-betul jaga kemaluan dia. Orang yang betul-betul jaga maruah dia. Orang yang betul-betul jaga dirinya supaya dirinya tak menjadi objek dan simbol yang boleh menyebabkan nafsu orang lain menjadi rosak. Ataupun dia sendiri tidak bernafsu kepada orang lain dengan cara yang salah. Okey, memang lelaki dan perempuan itu ada hubungan dari segi nafsu, tetapi dengan jalan yang halal, iaitu akad nikah. Sebab itu kita pesan kepada sama ada lelaki dan perempuan, salah satu ejen yang dapat menjaga maruah kita yang berkait rapat dengan kemaluan ataupun seks dan seumpamanya ialah aurat. Jaga aurat. Apa maksud aurat? Aurat ini adalah sesuatu yang kita malu untuk dedahkan, bahkan kita rasa nak tutup.
Jadi kena jaga aurat, terutamanya golongan perempuan. Bukanlah maksudnya lelaki tak ada aurat, tetapi Allah menjadikan perempuan ini sangat cantik, maka Allah menyayangi perempuan, Allah mengangkat martabat perempuan, Allah tidak menjadikan perempuan itu sebagai objek seks, Allah tidak menjadikan perempuan itu murah di pandangan mata lelaki, maka Allah menyimpan perempuan itu, Allah menutup auratnya, maka Allah perintahkan bagi seorang wanita untuk menutup seluruh badannya kecuali muka dan bahagian tangan sampai ke pergelangan tangan. Walaupun ada perbahasan mazhab di situ yang mengatakan muka pun kena tutup. Tapi yang penting sebahagian besar 98% tubuh badan wanita wajib ditutup kerana ada daya penarik wanita tersebut terhadap lelaki. Tapi sebelum kita semangat nak teruskan tentang bab aurat ini, kita berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali kita ke rancangan Jawapan Panah Cik Man. Okey, kita sambung balik perbahasan kita tadi berkenaan dengan ayat walladzinahum li furujihim hafizun, iaitu siapa dia orang-orang beriman yang berjaya tu dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Jadi antara cara untuk memelihara maruah kita, kemaluan kita, kita kena jaga auratnya. Perempuan ada aurat dia besar, Allah jadikan aurat dia tu daripada kepala sampai ke hujung kaki. Kemudian yang lelaki ni pula tak adalah nampak menarik sangat, ya. Lelaki ni menariknya dari segi dia berjuang untuk membela perempuan. Maka sebab tu aurat dia, hikmahnya auratnya ringkas saja daripada pusat sampai ke lutut. Tapi tak berakhlak lah kalau pergi towel shopping Giant, ya. Kita kena tutup daripada atas sampai ke bawah juga. Itu sebagai orang kata bunga-bunga peribadi dan juga akhlak. Kemudian ada persoalan daripada netizen, Cik Man, bila cerita bab aurat ni tadi, kalau kawan non Muslim datang rumah, perlu ke kita pakai tudung? Ini menceritakan tentang aurat wanita Islam bila bergaul dengan wanita non-Muslim. Dekat sini ulama ada dua pendapat, makcik-makcik sekalian, adik-adik kakak sekalian, yang gadis-gadis itu. Pendapat yang pertama, aurat wanita Islam kena tutup semua. Seolah-olah macam wanita non-Muslim tu lelaki ajnabi yang beragama Islam. Okey? Jadi macam mana seorang wanita Islam bergaul dengan member lelakinya, dia kena tutup semua, tak boleh salam, tak boleh pegang. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, aurat wanita Islam tadi tu dengan wanita non-Muslim, dia boleh free hair. Maknanya dia boleh buka tudung, tapi berpakaian sopan lah. Maknanya tak ada alasan lah nak seksi, mentang-mentang boleh buka tudung, tiba-tiba nak seksi. Sebab kita kalau boleh, bila berhadapan dengan non-Muslim, kita kena jaga sebaik mungkin. Sebab Cik Man nampak begini tau, bila orang tanya Cik Man, nak pilih yang mana satu Cik Man? Okey, bila nak pilih mana satu tu, kita tengok mana yang tidak menyukarkan kita dan sesuai mengikut suasana. Kalau kita jarang jumpa non-Muslim tu, dia datang rumah kita setahun sekali, maka tak susah kita nak tutup. Sebab kita jarang kita nak tutup ataupun nak cover semua tu dalam rumah kita. Dia datang pun mungkin 2-3 tahun sekali. Jadi tidak membebankan kita. Tapi kalau wanita Islam itu, dia duduk satu dorm ataupun housemate dengan member yang non-Muslim. Jadi 4 tahun pula duduk dekat college ataupun dekat dorm tu. Jadi takkan nak 4 tahun kena pakai tudung labuh dekat dalam rumah. Mungkin benda ini menyebabkan dia rasa sukar, sedangkan Islam tu bukan agama yang sukar. Maka wanita Islam ketika itu dia boleh memilih pendapat yang boleh free hair. Tapi walaupun boleh free hair, cuba berusaha untuk memakai pakaian yang sangat-sangat sopan. Jadi kita kena tengok situasi kita. Kita selalu jumpa non-Muslim ke? Kita jarang-jarang jumpa. Kalau jarang-jarang jumpa, tutup sekali jumpa. Kalau selalu jumpa, kita boleh gunakan pendapat yang lebih ringan tapi tetap menjaga adab-adab Islam. Baik, kemudian Cik Man sambung, ya. Walladzinahum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluan, jangan gunakan sebarang kemaluan itu dengan sesiapa, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kemaluan itu boleh digunakan kepada isteri-isteri. Suami dia boleh, maksudnya guna kemaluan kat sini, suami boleh bersetubuh dengan isteri, isteri boleh bersetubuh dengan suami, dan juga aw ma malakat aymanuhum, dan juga budak-budak yang dimiliki. Baik, budak-budak yang dimiliki yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah merujuk kepada sistem perhambaan. Ketika ayat ini diturunkan,
sedang berlakunya sistem perhambaan. Maknanya sistem perhambaan itu belum dihapuskan secara total. Sekarang ni tak ada sistem perhambaan. Jadi tak boleh kita dakwa mana-mana orang, kau rasa hamba abdi aku kot, so boleh melakukan sesuatu macam mana aku buat dengan isteri tanpa ikatan perkahwinan. So sekarang ni sistem perhambaan sudah tiada langsung. Maka yang dibenarkan untuk orang kata berhubung bukan secara melampau, tapi maknanya tak ada batasan aurat ialah antara suami dan isteri sahaja. Okey, sebelum Cik Man sambung ayat seterusnya, Cik Man nak petik soalan. Cik Man, kalau mandi di taman air, baju renang muslimah kadang-kadang ketat, jadi macam mana? Ada satu hadis yang melarang sebenarnya wanita untuk mandi di tempat awam. Okey, mandi di tempat awam. Kita tengok, di tempat awam kebiasaannya ada lelaki. Tepi-tepi pantai. Mana ada pantai khusus untuk perempuan? Memang campur lelaki perempuan. Jadi risiko seorang wanita itu diperhatikan oleh lelaki akan berlaku di situ. Kecuali kalau tempat mandian umum yang di tempat itu hanya perempuan sahaja boleh masuk. Kalau kita jamin benda ni berlaku, maka tak ada masalah perempuan sesama perempuan. Tapi kalau misalkan tempat yang awam, yang semuanya bercampur lelaki, perempuan, dengan pelbagai agama, macam-macam perangai. Walaupun Cik Man nampak di situ soalan kata dia memakai baju renang muslimah, tapi satu benda lah. Pakaian renang ni kalau dah kena air, dia melekat dekat badan. Jadi nak tak nak memang nampak juga dia punya bentuk tubuh. Jadi atas dasar wara ataupun atas dasar berhati-hati, tujuan kita nak mandi, dia tidak sampai ke tahap darurat. Maka kalau kita tak mandi pun tak ada masalah. Bukanlah maksudnya kita nak sekat orang kata pergerakan dan aktiviti perempuan. Tapi kita lebih nak menjaga maruah perempuan tersebut. Maka dia boleh mandi di tempat awam, tapi pastikan tempat yang dikhususkan untuk wanita sahaja. Contohnya mungkin di rumahnya ada kolam renang, ataupun di kolam renang yang tertutup, yang mungkin kita boleh kautim supaya wanita-wanita saja yang berprogram ataupun berbuat aktiviti di situ. Okey. Kemudian ada persoalan-persoalan lain yang berkaitan dengan aurat ataupun yang berkaitan dengan orang kata maruah. Di mana sekarang ni kita tengok banyak hubungan-hubungan couple sesama yang bukan mahram sebelum akad nikah berjalan ataupun berlaku dengan berleluasa dengan alasan saya nak mencari jodoh. Okeylah, niat nak cari jodoh tu kira okeylah. Tapi caranya untuk orang kata mencari jodoh tu mungkin kadang-kadang kita tersasar. Kalau kau bertunang dengan dia pun, tapi bukan menjadi syarat ataupun bukan menjadi lesen untuk keluar sesuka hati bawa anak dara orang kulu kili. Dia tetap ada batasan selagi tidak ada akad nikah. Nanti dia akan melampaui batas. Sebab kita kena ingat ayat selepas itu, faman ibtagha wara adzalika faulaika humul adun. Maka siapa yang melampaui batas daripada batas-batas yang telah ditetapkan. Okey, ni dah ada isteri dah. Engkau makan luar, cari pelacur dan seumpamanya, melakukan hubungan seks dengan perempuan selain daripada perempuan yang kita nikahi ataupun perkara yang sewaktu dengannya, maka Allah sebut ini adalah golongan-golongan yang melampau. Jadi kita sama-samalah bermuhasabah diri kita. Semoga kita menjadi seorang mukmin yang berjaya dalam soal menjaga kemaluan. Okey, setakat ini dulu perkongsian Cik Man untuk hari ini. Kita akan sambung esok untuk meneruskan tafsir surah Al-Mu'minun. Jumpa lagi. Assalamualaikum.